Darab. Astaga. Okay, so siapa tu? Nabil dengan Hazim. Minta Nabil dengan Hazim masuk balik kelas. Jadi dia automatic kick sebab bila nak rekod tadi. So kami ni kita baca. Contohnya ni lah. Yang bawah ni. H kuasa 3. Dan dia ada indeks dengan dikuasakan dengan 10. So kita darab 3 darab dengan 10. So jadi H ini dia akan jadi H kuasa 30. H to the power of 30. H to the power of 30. Okay, yang ni pun akan jadi negatif Y. So 6 kamu darab dengan 3. 18. Tu yang dimaksudkan dengan maksudnya kamu boleh darab. Yang ni so dia akan jadi 3 to the power of 8. Itulah kita recall balik yang kita belajar last hari tu. Okay, so hari ni sama juga dia lebih kurang je macam law yang tadi tu. Okay, cumanya yang ni dia melibatkan base yang berbeza. So kamu tengok law yang seterusnya dia ada dua untuk pendaraban dan bahagi. Darab dan bahagi. Okay, first kamu tengok A kuasa N, A multiply with B to the power of N, and both ni, dua ni dia dikuasakan lagi dengan power of Q. Dia ada kuasa Q. So apa yang perlu kamu buat adalah kamu kena expand ataupun kita kena kembangkan. So maksudnya indeks. Kembangkan kita darab dengan indeks. Dia bersama dengan law yang tadi tu, yang law yang ketiga. So maksudnya kamu akan darab M darab dengan Q, and N pun kamu akan darab dengan Q. Ini M, first kamu akan darab dengan Q, and N pun kamu akan darab dengan Q. So kita kembangkan apa hasil pengembangan. So dia akan jadi A to the power of MQ, B to the power of NQ. NQ. Contohnya kita tengok. Contoh yang pertama. 7 kuasa 2. Darab dengan 4 kuasa 3. Sekarang kamu tengok base yang berbeza. Kuasa 3. Yang ni base 7. Yang ni base 4. Dan di kurung bracket, kedua-dua base tu dikuasakan dengan 4 sekali lagi. Dia akan buat kurungan untuk kamu expand. So apa yang perlu kamu buat? You expand one by one. Kamu kembangkan satu per satu. 7 ni tak perlu kamu darab dengan 4. Yang kamu darab adalah indeks dia. Kecil darab dengan kecil. 2 multiply with 4. So you get 8. 7 power of 8. Second one, 4. The power of 3. Indeks 3 ni kamu darab dengan 4 juga. So akan jadi 12. So the answer will be 7 to the power of 8 multiply with 4 to the power of 12. Make sure bila darab ni kena darab betul lah. Kena ingat sifil lah yang ni. So 2 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. Okay. Okay. Second, how about algebraic? Melibatkan algebra. So yang ni adalah unknown. Unknown konsep dia tetap sama. P to the power of. So semuanya dikuasakan dengan 5. So kurungan kuasa dengan 5. So cara dia sama juga. Konsep dia kamu selesaikan one by one. Nak senang kamu pecahkan. P, Q, R ni dia hasil daripada darab. P darab Q darab R. So P to the power of 6 multiply with power of 5. So kamu darabkan 6 darab dengan 5. Q to the power of 3 multiply by power of 5. So 3 yang didarab dengan 5. And R to the power of 3 to the power of 5. So 3
yang akan darab dengan 5. So, final answer dia akan jadi P power of 30 multiply with Q power of 15 multiply with R to the power of 15. So, 15. dia akan jadi so untuk unknown, kamu boleh gabungkan berbanding dengan nombor tadi atas, contohnya untuk number ni, final answer dia tetap ada darab. Sebab apa darab? Sebab nanti yang ni kamu boleh selesaikan. So 7 kuasa 8 berapa kamu dapat? Darab dengan 4 kuasa 12. So terbuat off 12. So yang ni kamu akan dapat value dah. So untuk unknown ni, so final answer akan jadi P to the power of 30, Q to the power of 15, R to the power of 15. Okay. So we next tengok kepada example 3. Okay. Okay, 3 to the power of 2. So tengok sini. 3 to the power of 2 multiply with 7 to the power of 5 multiply with 11 to the power of 3. And semuanya power of 3. So kita kembangkan 1 by 1. Kita fokus pada 3 to the power of 3 square first. 3 kuasa 2 dikuasakan dengan 3. So 3. So 2 multiply with 3. So itu akan jadi 3 to the power of 6 multiply with 7 power of 5 power of 3. So 5 darab 3. So dia akan jadi 7 power of 15. Multiply with 11 power of 3 ataupun 11 cube power of 3. So 11 power of 9. So that is the final answer. Jelas Okay. Next, example 4. Fourth example. 7 K square M power of 4 N. Power of 2 dikuasakan dengan 2. Semua ni dikuasakan dengan 2. Hello. Tak bisa. So kamu tengok first, kamu tengok dekat 7 ni. 7 ni dia kuasa berapa? What is the power for 7? 1. Tiada. One. Kalau kamu keliru, kamu boleh tulis. Tulis baik 7 power of 1 K kuasa 2 M kuasa 4 N pun kuasa 1. Kuasa 1 sir. So 1 darab dengan 2. So dia 2 jadi sir. 7 kuasa 2. Kuasa 2 darab dengan kuasa 2 dengan kuasa 2. So dia akan jadi kuasa 4. Kuasa 4. M power of 8. M to the power of 8. N to the power of 2. So dia akan jadi 7 kuasa 2 berapa? 7 kuasa 2 14. 7 multiply by 7. Siapa cakap 14 tadi? Arifan. Berapa Syarli? 14. Berapa? 7 kuasa 2. 7 darab 7. 49 sir. 49. 40. 49. Power of 4 M to the power of 8 N to the power of 2. Najib jawab 69. Betul ke salah? Sir, itu kafir. Salah. Ajaran sesat. Yang mana kau belajar dengan cikgu mana tu dapat 47 darab 7 69 tu? Faham untuk darab? Faham, Next kita masuk kepada bahagi. Bahagi pun sama juga. Cuma dia akan jadi macam second law itu, dia akan jadi kamu boleh tukarkan kepada bentuk pecahan ataupun bentuk lazim untuk bahagi. So konsep dia sama. M
A to the power of M divide with B to the power of N power of Q dikuasakan dengan Q. So, kamu darab dengan indeks dahulu. So, M darab dengan Q, N pun darab dengan Q. So, dia akan jadi A power of MQ divide with B power of NQ. Dan kamu boleh tukarkan kepada bentuk pecahan ataupun bentuk lazim bagi bahagi. So, A to the power of MQ over B to the power of NQ. So, kita tukarkan, biasanya kita tukarkan dalam bentuk pecahan ni supaya senang untuk kamu simplify nanti. So, kita tengok contoh untuk bahagi. Okay, yang pertama. Okay, 2 to the power of 7 divide with 3 to the power of 4 power of 2. So, sama macam. Okay, nak senang, kalau senang cikgu tukarkan terus kepada bentuk pecahan. Okay, 2 to the power of 7 power of 2. 3 to the power of 4 power of 2. So, dan baru kita expand. So, 7 kamu darab dengan 2. Yang bawah pun 4 pun kamu darab dengan 2. So, final answer you get, kamu akan dapat 2 to the power of 14 over 3 to the power of 3 to the power of 8. 2 kuasa 14 per 3 kuasa 8. Okay, how about this one? Second example. Okay, 3t power of 3 To the power of 3. S power of 5 power of 2 dikuasakan dengan 2. To the power of 5. So, kita tukarkan dia kepada bentuk pecahan. Okay, 3, T kuasa 3 ni kuasa 2 per S kuasa 5 kuasa 2. So, sama juga kita darab. Apa yang perlu kita darab adalah kita darabkan indeks dia tu. 3 darab 2 dengan 5 darab indeks 2. So, 2. final answer kamu akan dapat T to the power of per S over S to the 10. power of To the power of 10. English, please. Okay. Third example. Okay, 2t power of 3 ataupun 2t cube. 2t cube over 4s to the power of 5. Power of 2. So, kita expand dahulu yang 1 by 1. Saya ingat macam yang darab tadi, 2 ni dia asalnya adalah kuasa 1. Tapi untuk dalam hukum matematik, kamu tak perlu tulis yang kuasa 1. Yang perlu kamu tulis adalah bermula dengan kuasa 2. So, 2 kuasa 1 darab dengan kuasa 2. Dia akan jadi 2 kuasa 3. 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. T kuasa 3. T cube power of 2. Maksudnya 3 darab dengan 2. 2. So, 2 kuasa 2 sama dengan 4. T 3 darab 2. T power of 6. Okay. Pulpa. Bawah pun sama. 4. Okay. 4. Okay, dah akan jadi 4 power of 2. And S to the power of 5 power of 2. So, 5 darab 2 kamu dapat 10. So, 4 power of 2. 4 kuasa 2 berapa? 6? 8. 16. Okay. So, once kamu dapat sini, okay, 4 dengan 16 ni kamu boleh simplify. Kita permudahkan. So, dia akan jadi berapa? So, jangan lupa untuk kamu 1 1 per 4. 1 over 4. 4. So, dia akan jadi T power of 6 over 4 S 4 over S power of 1. 4S kuasa 10. Jangan lupa untuk simplify. Okay, boleh? Boleh, sir. Jelas, Boleh, sir. Boleh, sir. Yes. Serep. Okay, so kita tengok pada fourth example yang keempat. Okay. 3m cube n square
over m square n power of 2 kuasa 2. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Kita first step Darab. kita expand, kembangkan one by one, atas and bawah. So yang atas 3 kuasa 2 lah. So kamu terus masukkan 2 dekat sini, kat 3 sebelah 3 tu. 3 kuasa 2 m 3 m kuasa 3 dengan indeks dia N darab kuasa dengan 2. N pun dia akan jadi indeks 2 ni darab dengan 2. So yang bawah pun sama, m kuasa 2, indeks 2 ni kamu darab dengan 2, dan n pun terus ambil 2 lah. Ambil daripada ni, terus pergi sini. Okay, so bila kamu expand, okay, 9. Okay, 3 kuasa 2, 9 lah. M power of 6, n to the power of 4. So 3 dak 2, 6. 2 dak 2, 4. Yang bawah dia, 2 dak 2, 4. M power of 4, yang ni n kuasa 2. Okay, so cikgu bagi clue kat sini. Lepas ni, apa yang perlu kamu buat untuk kamu selesaikan? Clue dia adalah second law. Apa yang perlu kamu buat? Step seterusnya. Kamu perhatikan 9m power of 6 and power of 4. Yang bawah dia m power of 4 and power of 2. Ataupun n kuasa 2. Ataupun n square. Siapa yang perlu Tolak kamu buat indeks. lepas tu? Tolak indeks je. Tolak Okay, indeks. very good. Kamu tolak indeks yang mana? Yang mana tolak indeks? Bawah. Yang atas dia. N. Bawah. Bawah. Tolak yang mana? Tolak bawah. Betul lah tu. So kamu nampak Tengah. M dengan M. So dia sama apa kita panggil? Sama base. Kenapa dia tulis? Sama base. Okay, N pair dia adalah N. Bila kamu nak tolak, so second law adalah pembahagian base yang sama. Pembahagian base yang sama. So kita akan tolak indeks dia. So you can write. So dia akan jadi 9. Okay. Sebab 9 ni single, dia je tinggal yang nombor. So kamu tulis di balik. So M. So since dia ada base yang sama, so 6 dengan 4. So bila bahagi kita tolak 6 tolak 4. Manakala untuk N 4 dengan 2, so kita tolak 2. So 4 tolak 2. So therefore final answer will be 9 M Power power of of 2. 2 N power of 2. of 2. This is the final answer. Okay. Answer. Ni kalau soalan dia minta kamu selesaikan. Okay, so kamu tengok yang bawah tu. Okay, ni first homework kamu. Sebelum kita pergi example 5 tu. So, this is your homework. Okay, dalam buku teks, muka surat 13. So, kamu boleh salin nanti. Yang cikgu tanda right je semua kamu buat. Ada 7 soalan. Okay, sir. Okay, first, okay. Before that, kita pergi kepada example 5. Okay, example 5. Okay, ni kembang yang ni besar lah ni. Okay, 2g to the power of 4 h to the power of 5 power of 3. Okay, second, multiply with 3g h to the power of 3 power of 2. Okay, divide with, okay, so yang ni dia melibatkan darab dan bahagi. So 12g power of 5 h power of 10. So kat sini kamu boleh apply konsep board mass yang kamu belajar dulu tu, perkataan 1 tu. Board mass. Apa itu board mass? Kurungan darab bahagi tambah Bahagi. tolak. Yang ni ataupun kalau dalam bahasa Melayu dia apa dia? Kuda batato. Kuda batato. Betul lah tu. Kuda, sir. So yang mana kurungan? So kamu expand yang ni dulu, yang ada kuasa 3 kat luar ni.
So kasih dia masuk ke dalam. So dia akan jadi 3 masuk dalam. Okay, 2 kuasa 3. Okay, G ni 4 indeks dia kamu darab lah. 4 darab 3. Yang H pun kamu darab 5 dengan 3. Darab. Okay, 3 kuasa 2. G pun kuasa 2. Dan H indeks dia 3 kamu darab dengan 2. So yang bawah since tak ada kurungan, so dia akan macam tu lah. Okay. Sampai sini kamu tulis balik. Okay, so akan jadi 2 power of 3 berapa? 2 kuasa 3. 2 darab 2 darab 2. Okay, 8. Okay. G power of 12. H power of 15. Multiply with 3 square dia akan jadi 9. G kuasa 2. H kuasa 6. Yang bawah kita salin balik. So 12. G power of 5. H power of 10. So sampai sini macam example 4, contoh yang 4 tadi. First example kita kumpulkan mengikut kumpulan dia lah. Okay, so kat sini kamu tengok 8, 9 dengan 12. 8, 9 and 12. So yang tu kamu boleh kumpulkan dia tetap sekali. So dia akan jadi okay, 8 multiply by 9 divide with 12. Okay, 8 darab 9 bagi 12. Okay, dan baru kamu since sekarang ada 2 base G dengan H ya. Yang sebelah kanan tu G dengan H, yang bawah pun G dengan H. So kita boleh hasilkan mengikut base lah, G dan H. So yang darab base yang sama kita tambah, yang bahagi base yang sama kita tolak. Okay, so kita mulakan dengan G. So G, okay, 12, G power of 12, sorry. Okay, G, okay. Base G, indeks yang pertama adalah 12. So second kamu ambil 2 tu. Plus 2 minus 5. Okay. 12 tambah 2 tolak 5. Manakala untuk H, so H power of 15, H kuasa 15, okay, darab dengan H kuasa 6. So kamu tambah 15 tambah 6. H kuasa 15 darab H kuasa 6 bahagi dengan H kuasa 10. So yang 10 tu kita tolak. Minus. Okay, so 8 darab 9. So sampai sini tu kamu boleh selesaikan macam biasalah. 8 darab 9 bagi 12. 6. Okay, 72 bagi divide with 12, you get 6. 6. Correct? Ya. Okay. Okay, then G 12 plus 2 minus 5. 9. Okay, 9. And H 15 plus 6 11. minus 10. You get 11. 11. So final answer dia akan jadi 6. 6G to the power of 9. H to the power of 11. Konsep dia sama je. Expand first, then kumpul ikut base. So base yang sama kita, kalau darab kita tambah dia punya indeks, kalau bahagi indeks dia kita tolak untuk base yang sama. Okay, so ni adalah first homework untuk kamu. So kalau siapa yang tak ada buku teks, apa nanti cikgu akan share nota ni balik. So kamu boleh refer dekat nota ni balik Okay, sir. Okay, so kita habis Okay, untuk sir. law yang ke-4. So setakat ada masalah untuk fourth law. Ya, tu sir. Ya, ada sir. So fourth law ni dia adalah expansion. Untuk pengembangan itu kamu perlu hati-hati bila kamu buat expansion tu pengembangan. Okay, next kita masuk law yang kelima. Okay, law yang kelima sekejap je. Okay. Untuk law yang kelima ni, hukum yang kelima, indices, any number, any algebraic, kamu jumpa unknown ke apa-apa nombor daripada 1 until 10
thousand, hundred, 100,000, million ke, ataupun unknown, yang dikuasakan dengan kosong, semua nombor yang dikuasakan dengan kosong, dia akan jadi nilai dia sama dengan 1. Ini perlu kamu ingat lah. Any number, contohnya B to the power of 0. So, the answer will be 1. 45 to the power of 0. So, the answer will be 1. B over 6, B per 6 kuasa kosong. So, dia tetap jadi 1. Ini paling senang nak ingat. Yang ni perlu kamu ingat je lah. Mana-mana nombor yang di indeks dia adalah kosong, so the value will be 1. 1. Boleh? Okay. Kita masuk pada law Yes, yang ke-6. Hukum yang ke-6. Hukum yang ke-6 yang melibatkan indeks negatif. Negatif indeks. So, A to the power of negative 6, negative N. Indeks dia adalah negatif. Kat sini untuk negatif. So, dia akan sama dengan, dia akan jadi dalam bentuk pecahan 1 over A to the power of N. N itu adalah, N ni akan jadi positif. Untuk indeks N negatif, so reciprocal dia akan jadi N dalam bentuk positif. Kamu tengok balik lagi. So A to the power of N equal to 1 over A to the power of N. N itu adalah positif. Ada buat tutup tu. Tutup. Aduh. Aduh, tutup mic. Adiknya main, adiknya belajar. Dua mana? Dua tidur kah? Saya rasa dua tidur tu. Dan menuduh. Okey. Kita contoh macam kita nak, betul tak? Kita nak proofkan law yang ke-6 ni. Okey, kita macam contoh 3 square, 3 kuasa 2 bahagi dengan 3 kuasa 4. So, bila bahagi base yang sama, kita tolak lah. So, kita tukarkan kepada bentuk pecahan 3 kuasa 2 per 3 kuasa 4. So, kamu tolak indeks dia, 2 tolak 4. You'll get 3 to the power of negative 2. Okay, ataupun kita boleh juga kita selesaikan, kita ikut pada yang dimaksudkan dengan index notation tu. Apa maksud dengan 3 kuasa 2? Maksudnya dia adalah repeated multiplication of base 3. How many times? 2 times. So maksudnya 3 multiply with 3 3 darab 3. Perulangan sebanyak 2 kali. And 3 to the power of 4. So dia repeat sebanyak berapa kali? 4 kali. So 3 multiply by 3, multiply by 3, multiply by 3. So, untuk bahagi, so kamu boleh, slash lah, kita boleh potong je. So, potong atas 1, potong bawah 1, atas 1, bawah 1. So, yang atas ni tak ada. So, kamu boleh tulis 1. Yang bawah dia, kamu boleh tulis 3 kuasa 2. So, 3 2. Okay, 3 kuasa 2. So, kamu perhatikan. 3 kuasa 2 bahagi dengan 3 kuasa 4. Kamu dapat 3 kuasa negatif. 3 kuasa 2 juga bahagi dengan 3 kuasa 4. Kamu dapat 1 per 3 kuasa 2. So, therefore, kamu boleh concludekan 3 to the power of negative 2 equal to 1 to the power of 3 power of 2 ataupun 3 square. So, dia berbalik kepada law yang cikgu beritahu tadi. A to the power of negative N equal with 1 over A to the power of N. Okay. Okay. So, kita boleh tengok contoh yang C ni. Kita boleh, konsep dia sama juga. So, dia akan jadi 3 2 over 3 to the power of 6. Okay, so kamu tolak lah. So, 2 tolak 6. You get 3 to the power of negative 4. Ataupun you can, kita guna konsep yang ada 1.
Okey, 3 kuasa 2 maksud apa? 3 darab 3. Bahagi dengan 3 kuasa 6. So 3 multiply by 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 3. So ada 6 kali kan? So you can boleh potong-potong lah. 1, 1, 1, 1. So final answer kamu akan dapat 1 to the power of 3 of 4. So ini sama guna proofkan balik contoh yang ketiga ni. Okay. Another one kat sini, kamu kena tengok tips ni. Yang ni penting. So kamu kena tengok. Okay, yang ni sama dengan law tadi. A to the power of negative n equal with 1 over A to the power of n. Okay, second one, dia terbalik. Okay. Base ni adalah base index dia positif. Yang reciprocal dia, index dia jadi negatif. Dia tukar je. Dia tukar dengan yang atas ni. Dia terbalik. Yang the third one, kamu kalau dapat dalam bentuk pecahan A over B, index dia negatif. Okay, untuk jadikan indeks dia positif, kamu terbalikkan. Dia akan jadi B over A. So, kita tengok contoh. Okay. Okay, so yang ni. Okay, 3 to the power of 2. Atau 3 square multiply with 3 to the power of 4. Divide with 3 to the power of 8. Kita tukarkan kepada bentuk lazim, dia akan jadi 3 to the power of 2 multiply with 3 to the power of 4 over 3 to the power of 8. So base yang sama, so semuanya base yang sama, kena harap kita tambah, bahagi kita tolak. So dia akan jadi apa? Okay, 2 plus 4 minus 8. So 2 tambah 4, 6, tolak 8, dia akan jadi negatif 2. So the simplify yang ni, okay, 3 to the power of negative 2, dia sama juga dengan 1 over 3 to the power of 2. 3, 1 over 3 square. So kalau dia minta selesaikan, so 3 square sama dengan 9. So final answer will be 1 over 9. Okay. So this one, second example. Okay. Yang ni follow yang cikgu beritahu tips yang kamu tengok tips tu. Yang ni kamu boleh tengok dalam buku teks. Okay. It refers to second tips yang kedua ni. So 1 over y to the power of negative 9. So bila jadi positif, dia akan jadi y to the power of 9. Macam tu je. Okay. Third example yang ketiga ni, kamu boleh tengok tips yang ketiga tu. Cikgu beritahu tadi dia, kalau index ni, kita nak jadikan dia sebagai positif, kita terbalikkan pecahan tu. So, dia will be B over A power of 3. Samalah dengan nombor 4 ni. So, it will be 3 over 2. Okay, 3 over 2 power of 10. 10 ni akan jadi positif. Positif. So, yang penting kamu faham yang ni. Faham yang tips yang ni. Yang ni ada dalam buku teks, kamu boleh refer. Nanti cikgu cut untuk memudahkan kamu tengok nanti. Okay. Okay, another homework. Page 16. Number 3, B, D and F. So, semua sekali homework ada 10 soalan je lah. 10 soalan yang perlu kamu selesaikan. Okay. So, kamu ada 2 lagi law. Okay. Kamu nak take 5 ke kamu nak proceed sampai habis? Proceed sampai habis, sir. Okay, kita proceed sampai
Habis Okay, so habis ni terus boleh ni lah. Kau boleh berehat nanti. Okay, so kita masuk pada hukum yang ketujuh. Seventh law. Yang ni melibatkan punca kuasa. So yang ni melibatkan punca kuasa. Okay. Untuk base yang punca kuasa N, dia akan sama dengan A power of, index ni dia akan jadi dalam bentuk pecahan. Contohnya square root of 9. Okay, square root of 9 ni dia akan jadi 9 to the power of 1/2. Untuk kuasa 2, kalau kamu belajar dari tingkatan 1 dahulu, untuk square root, dia tak perlu kamu tulis 2 kat sini. So tak perlu tulis 2. Yang perlu tulis kalau bermula dengan 3. 3 saja. So kalau kamu jumpa square root ni, dia wujud indeks yang kuasa dia 1/2. 1/2. So 9 to the power of 1/2. So yang ni, kalau ikutkan sini adalah 2 lah, wujud pada 2. Kalau 3 baru kamu tulis punca kuasa 3 bagi 64 ataupun cube root of 64. So dia sama dengan 64 to the power of 3. And punca kuasa 4, root of 4 for n. So dia sama dengan m to the power of 1/4. Okay. So ni cara kamu nak justify lah yang kamu punya tadi tu, yang law untuk law yang ketujuh ni. Okay, contohnya kamu tengok sini, x square equal to 9. So the question asks what is the value of x. Okay, kalau ikutkan, kalau kamu yang cikgu ajar dulu kan, kamu tingkatan 1, tingkatan 2, nak mudah dia kamu pindah sini. Kamu pindah kuasa 2 ni pergi ke sebelah kanan. Kamu lompat sebelah kanan, dia akan jadi apa dia? Dia akan jadi punca kuasa bagi 9. Betul tak? Boleh kuasa 2 ni pindah pergi sebelah sini, dia akan jadi punca kuasa bagi 9. So kamu akan dapatlah x sama dengan 3. X sama dengan 3 ataupun 3. Tapi sebenarnya dia sama konsep macam kamu nak eliminate sebelah kiri, kamu eliminate sekali sebelah, kamu wujudkan sekali yang sebelah kanan. Cikgu pada balik yang ni. Okay. So kamu tengok sini. Okay, x kuasa 2 sama dengan 9. So first kali kamu nak cari value of x, kamu kena eliminate 2 ni. Untuk eliminate 2, you need to multiply with 1/2. So indeks dia kamu darab dengan 1/2. So kamu wujudkan 1/2 di sebelah kiri, and on the right side pun kamu kena wujudkan kuasa 1/2 ataupun indeks 1/2 di sebelah kanan bagi 9 tu. So yang ni, this one 1/2 will multiply with 2. So 1/2 darab dengan 2. So kamu dapat x lah. So x kamu akan dapat 9 to the power of 1/2. Okay. So sampai sini tadi. Okay. So yang ni kalau kamu selesaikan 9 power of 1/2, you get x equal to 3. Kalau kamu guna kalkulator lah, 9 9 kuasa 1/2, kamu akan dapat x sama dengan 3. So yang tadi pun sama. Okay, another one. X
power of 2 tadi, kamu wujudkan 1/2 macam tadi. Yang sebelah kanan dia ni, 9 ni, kamu tengok dia kuasa 1/2. Kamu wujudkan 9 to the power of 1/2. Okey. So 9 ni, kamu kena perkecilkan dia. Okay. Cara nak perkecilkan dia, 9 ni kamu tengok, dia akan jadi 9, x to of 2 multiply 1/2. So, cara untuk kamu perkecilkan dia, kamu tengok kuasa 2, 1/2 ni, you need to find, kamu akan cari apa nombor yang dikuasakan dengan 2, kamu akan dapat 9. So let's say 1 kuasa 2 dapat 1. 2 kuasa 2 dapat 4. So you need to find 3. 3 to the power of 2 you get 9. So this one here, kamu akan tulis 3 to the power of 2 multiply with 1/2. So kamu boleh permudahkan. So final answer you get x to the power of 3. So kamu akan dapat jawapan yang sama atas dengan bawah. Okay, simplify. Biasanya soalan, dia akan minta kamu simplify without using calculator. So for example, this one, punca kuasa 6 root of 6 for 729. Okay, first step yang perlu kamu buat adalah, okay, dalam bentuk root ni, kamu tukarkan dia kepada indeks yang bentuk pecahan. So dia akan jadi 7 to 9 power of 1/6. 729 kuasa 1/6. Okay, then sampai ke sini, kamu kena fikirkan, okay, cara dia macam ni. Kamu guna kalkulator dahulu. So, since nilai dia besar, 729 ni kamu tekan dengan kalkulator, what is root of 6 bagi 729? 162. 162. Berapa kuasa 6? Maksudnya macam ni. 6. Berapa kuasa 6 dapat 729? Maksud dia macam tu. Yang ni jalan untuk menunjukkan jalan kerja kalau kamu dalam exam lah. So kalau dia minta kamu simplify without using calculator, kamu kena walaupun dia ada cara untuk macam mana kamu boleh selesaikan, untuk kamu tunjukkan jalan kerja tu tanpa menggunakan calculator. But first untuk yang ni, for this one, berapa kuasa 6 dapat 729 ni, yang ni kamu kena guna calculator lah. Tapi kamu tak boleh tunjuk dalam jalan kerja kamu. So kamu kena try one by one. Okay, contohnya 1 kuasa 6, 1. 2 kuasa 6, berapa? 3 kuasa 6, berapa? 4 kuasa 6, berapa? So berapa kuasa 6 yang dapat 729? Kita tak ada calculator sekarang. 162 sir. 162? 162. 3. Berapa kuasa 6? 3. 3 to the power of 3. 3 to the power of 6. Okay. 3 kuasa 6. So 3 kuasa 6 kamu dapat 729. So kat sini 729 ni kamu gantikan dengan 3 to the power of 6. Darab dengan 1/6. Indeks 1/6. So kamu boleh simplify. 1/6 darab 6. Bolehlah kamu pemudahkan. So final answer dia akan jadi 3. Yang ni cara pengiraan yang menunjukkan kamu tidak menggunakan kalkulator. Walaupun pada rasanya kamu guna kalkulator, tapi ini cara dia. So kamu akan dapat markah lah kat sini ni. Ni ada markah. Ni pun ada markah. Kat sini pun ada markah. Okay. Okay, so kita masuk pada hukum
yang terakhir, what is the last law? Last law adalah melibatkan indeks dalam bentuk pecahan. Dia sama dengan hukum yang ketujuh tadi. Tapi hukum yang ketujuh tadi, dia hanya melibatkan pecahan 1/n. So yang atas tu adalah 1. Untuk yang ke-8 ni, law yang ke-8, dia melibatkan mn, maksudnya dua indeks. Dua indeks yang berbeza dalam bentuk pecahan. Okay. Straight to the point. Konsep dia adalah pada law yang keempat yang kita belajar tadi tu. A kuasa mn. So kita boleh pecahkan dia kepada A kuasa n kurungan indeks n. Kamu boleh splitkan benda tu. Okey, senang kamu tengok contoh ni 27 power of 2/3. Okey, 2/3 ni kamu boleh pecahkan dia jadi 1/3 darab dengan 2. Yang ni dia boleh jadi 2 darab dengan 1/3. Okey, 2 darab dengan 1/3 jadi 2/3 lah. Dia tak boleh jadi 3 darab 1/2. 3 darab 1/2 tak jadi. So 2, bila kita splitkan, kita asingkan, dia akan jadi 1/3 dan 2. So maksudnya kalau kita darab balik, kita akan dapat yang sama. 2 darab 1/3 jadi 2/3. Ataupun juga kamu boleh letak 1/3, indeks 1/3 tu di luar, 2 tu berada di dalam. Tapi cikgu prefer yang pertama tadi, 27. Indeks pecahan tu kamu letak di dalam, 2 letak di luar. Sebab apa? Untuk teks yang berikutnya ni. So 1/3 ni, dia konsep dia sama dengan law yang ke-7 ni. So 27 power of 1/3 dia sama dengan cube root of 27 ataupun root of punca kuasa 3 bagi 27. Dua ni kamu stay di luar. So yang dimaksudkan dengan hukum yang ke-8 ni, last law ni. Hukum yang terakhir. 27 2 power of 3. Dan 3 ni dia akan pergi ke depan, akan jadi punca kuasa. Yang atas ni kekal berada di sebelah kanan. Kalau kamu tak ingat, macam tu je. Yang bawah pergi ke sebelah hadapan, yang atas ni kekal. Yang bawah dia akan jadi punca kuasa. Tak kisahlah kalau 2/4, dia akan jadi sini punca kuasa 4 lah sini. Kalau contoh 2/5, dia akan jadi punca kuasa 5. Indeks kuasa 2 di atas. Kamu kena ingat 3 ke hadapan, yang bawah pergi ke depan, yang atas stay di sebelah kanan. Kamu wujudkan punca kuasa. Yang ni untuk indeks dalam bentuk pecahan saja. Okey. Okey, contoh yang pertama 81 power of 3/2. So kalau kamu tak faham tadi, cikgu beritahu cikgu asingkan dulu. Okay, so yang bawah 2 ni dia akan jadi pecahan 1/2 darab dengan 3. Sebab kalau kita bila kita darab balik 3 darab dengan 1/2, dia akan jadi wujud balik 3/2. Okay. And 81 to the power of 1/2 index power of 3. So cikgu macam cikgu beritahu tadi, 2 dia sepatutnya pergi ke hadapan, dia akan jadi punca kuasa 2. Yang 3 ni kekal di sebelah kanan tu. Ni untuk kamu maksud je lah. Sebab ni kita boleh selesaikan. Punca kuasa bagi 81 kamu akan dapat 9. Dan 9 power of 3 you get 729. 729. Dan tu bila kalau soalan dia minta calculate the value. So what is the value for 9 power of 5? 9 to the power of 5/2. So first kamu kena tukarkan dahulu kepada
dalam bentuk square, dalam bentuk root, dalam bentuk punca kuasa. So dia akan jadi punca kuasa 2 bahagi 9 dan kuasa 5. So punca kuasa bahagi 9 apa? Punca kuasa 2. So kamu akan dapat 3. Dan kuasakan dengan 5. 3 kuasa 5, you get 243. Okay, ataupun second method, yang ni kalau kamu nak simplify, kamu tak memerlukan penggunaan calculator. Okay, 16 to the power of 5 over 4. Okay, 16 kuasa 5/4. Okay. So 16 ni, kita hasilkan dulu 16 kuasa 1/4 dengan indeks 5. Then, so 16 kuasa 1/4. Okay. Untuk mudahkan cara kamu, so kamu tengok bawah dia macam tadi, macam mana? Simplify yang tadi tu, yang 729. So kamu kena fikirkan berapakah nilai yang kuasa 4 dapat sama dengan 16. Berapa kuasa 4 dapat 16? What is the value, what is the number that is power of 4? You get 16. So kamu try lah one by one. Biasanya kalau soalan dalam exam dia tak akan bagi nilai yang besar. Biasanya dia akan bagi nilai yang kecil je untuk memudahkan kamu simplify. So you got to try one by one. So 1 to the power of 4 you get 1. 2 to the power of 4 you get 16. So maksudnya dia akan jadi 2. Okay, so 16 ni kamu gantikan dengan 2 to the power of 4. Dan baru kamu darab dengan 1/4. Dan baru kuasa 5. Jadi panjang sikit lah. Dan kamu simplify. 1/4 multiply by 4, you get 1. So kamu continue, dia akan jadi 2 power of 5. 2 kuasa 5, you get 32. Okay. Benda ni penting. Walaupun kamu boleh terus tekan kalkulator 16 kuasa 1/4, tapi benda ni penting untuk yang simplify ni, yang this one, konsep ni penting sebab dalam soalan untuk problem solving untuk tapi indices yang melibatkan semua sekali law, banyak yang kamu perlu simplify macam ni. Soalan dia akan melibatkan untuk kamu permudahkan. Kamu mesti guna metod yang ni. Kamu perlu fikir, biasanya soalan dia soalan dia tak ada dengan indeks yang pecahan ni. So kalau bawah ni contohnya 4, so kamu fikirkanlah berapa kuasa 4 yang dapat dengan number tu. Dia tak akan susahkan kamu selesaikan. Okey, sama juga dengan contoh yang ketiga, kita tengok 1. Okey, so kan dahulu siap-siap dengan indeks 1/2 darab dengan indeks 3. Okey, so sama juga tadi. This one, so fikirkan what is berapa yang kuasa 2 sama dengan 121. Ini kamu nampak kan, dia tulis 11. So kamu letak 11. 11 kuasa 2 dengan sama dengan 120. So kamu ambil 11 kuasa 2 ni, kamu gantikan dengan yang 121 tadi, 121 tadi tu. So 11 square multiply with index 1/2 multiply with index 3. So kamu simplify dahulu yang ni, 1/2 darab dengan 2, dan kamu cari 11 kuasa 3, 11 kuasa 3. So 11 multiply by 11 multiply by 11. So dapatlah final answer kamu lah situ. Okay, sama dengan nombor 4 ni. Cuba kamu selesaikan nombor 4. So 128 power of 2/7. First,
Cikgu dah asingkan siap-siap. 128 power of 1/7 power of 2. So tugas kamu sekarang, kamu cari nilai berapa kuasa 7 dapat 128. What is the number that is power of 7, you get 128. Yang ni kamu try lah 2 kuasa 7 berapa, 3 kuasa 7 berapa, 4 kuasa 7 berapa. X kuasa 8. 8 dapat? Sekejap 8 power of 7 berapa? Bukan? Guna kalkulator kamu. 2 kuasa 7 berapa? Kalau 2, okay, you get 128. 2 power of 7. So 128 tu kamu gantikan dengan 2 power of 7 multiply with 1/7 and kuasa dengan 2. So ini 1/7 darab dengan 7, kamu boleh simplify lah. So last final answer 2 power of 2, you get 4. Okay, 2 kuasa 2 kamu dapat 4. Boleh? Untuk yang ni dia 7 dengan 8 dia little bit complicated sikit. Okay? Okay, sir. Alright. Ada apa soalan lagi? Okay, kalau tak ada soalan, okay, so ni adalah keseluruhan law of indices. So sampai ini kita habiskan dulu law. Untuk minggu depan, kita akan buat problem solving ya. Melibatkan semua sekali law. Kamu akan guna semua sekali law ni untuk selesaikan soalan-soalan yang melibatkan indices. Okay, so sementara kamu ada masa lagi lebih kurang 30 minit. Kamu selesaikan dahulu latihan yang kamu buat tadi tu. Dan kalau ada soalan, boleh tanya cikgu direct. Okay? Ada 10 soalan. Okay, page 13 and page 16. Soalan ni nanti kamu buat dahulu. Once cikgu dah buat set assignment dalam classroom, nanti kamu upload assignment kamu kat situ. Macam biasa due date dia by Sunday. Yang homework sebelum cuti hari tu cikgu dah semak semua. Mana yang hantar cikgu dah semak dan cikgu dah pulangkan balik dekat kamu semua lah. Nanti kamu boleh check dekat Google Classroom masing-masing. Okay? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, okay, sir. Boleh mulakan latihan kamu. Buat. Okay. So, kita tangguhkan kelas dengan tasbih kifarah dan suratul as. Untuk minggu depan, kita akan buat problem solving. And kemungkinan cikgu, janganlah kalau cikgu akan buat quiz untuk topik ni. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Kita tangguhkan kelas dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, sir. Salam. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Sir. Boleh message cikgu dan ada soalan. Okay, sir. Alright.